الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-22. An Buraidah radhiyallahu anhu qala, kuntu jalisan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu yaqulu innal Qur'ana yulqa sahibahu yawmal qiyamah hina yanshaqqu anhu al-qabruhu karrajuli shahib. فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الحواجر وأسحرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويؤسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له اقرأ واصعد في درجات الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتلا. رواه أحمد. Al-Fath Rabbani. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu berkata bahawa saya berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat ketika Ahlul Quran keluar dari kubur, maka Al-Quran akan datang dalam keadaan pucat lalu bertanya, apakah kamu mengenaliku? Orang itu akan berkata, aku tidak mengenalimu. Al-Quran akan mengulangi soalannya, apakah engkau mengenaliku? Orang itu akan berkata, aku tidak mengenalimu. Al-Quran akan berkata, akulah Al-Quran, temanmu yang telah menyebabkan kamu dahaga pada waktu tengah hari yang panas dan menyebabkan kamu berjaga malam, yakni kerana beramal dengan hukum Al-Quran kamu berpuasa pada waktu siang dan membaca Al-Quran pada waktu malam. Setiap peniaga inginkan keuntungan daripada perniagaannya dan hari ini kamu ialah orang yang paling banyak mendapat keuntungan daripada perniagaan. Sebab itu Ahlul Quran itu akan diberikan kerajaan di tangan kanannya dan jaminan kekal dalam syurga diberi di tangan kirinya. Di atas kepalanya akan dipakaikan dengan mahkota kemuliaan. Kedua ibu bapanya akan dipakaikan dengan dua pasang pakaian yang harganya tidak mampu dinilaikan oleh penduduk dunia seluruhnya. Mereka berdua akan berkata, apakah sebabnya kami dipakaikan dengan pakaian ini? Mereka akan dijawab, kerana anak kamu membaca, menghafal Al-Quran. Kemudian akan dikatakan kepada Ahlul Quran itu, teruslah membaca Al-Quran dan naiklah tingkat-tingkat serta kamar-kamar, bilik-bilik syurga. Oleh itu dia akan terus naik tingkat-tingkat syurga selagi dia membaca Al-Quran, sama ada secara tartil atau cepat. Musnad Ahmad, Fathur Rabbani. Keterangan, keadaan Al-Quran yang datang dalam rupa seorang lelaki yang lemah dan pucat menzahirkan salah satu keadaan Ahlul Quran itu sendiri, iaitu kerana pada waktu malam dia berjaga untuk membaca Al-Quran dan pada waktu siang dia menunaikan perintah-perintah Al-Quran menyebabkan dia menjadi lemah dan pucat. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, iaitu kelebihan Al-Quran. Hadis yang ke-22. Hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah. Buraidah ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia tak berapa banyak sangat.
Dia ni kalau ikut ulama hadis tak tahu dia ni lahir bila, daripada mana. Tapi disebutkan bahawa Buraidah ini ada riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW ketika mana dia hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, on the way tu, jadi Nabi dia banyaklah berhenti-berhenti. Di antaranya dia berhenti di satu perkampungan yang mana Buraidah ni merupakan suku kaum kat situ. Yang mana disebutkan Buraidah ni telah Islam dan suku kaum dia juga Islam. Dan Nabi semayang Isya, semayang dekat situ bersama Buraidah dan juga suku kaum dekat situ. Dan disebutkan Buraidah ni dia tak duduk kat Madinah, dia kawasan dia on the way lah. Jadi dia datang ke Madinah setelah peperangan Uhud dan sama-sama dengan Nabi sebanyak 16 peperangan. Dia menyaksikan Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan. Kemudian dia setelah Nabi mati, dia berpindahlah keluar daripada Madinah. Dari sudut hadis, ulama hadis kata ada 150 hadis yang dia riwayatkan. Dia berhijrah ke Basrah, ke Khurasan, dia meninggal pada 63 Hijrah. Ulama-ulama hadis mengatakan dia merupakan sahabat yang terakhir. Sahabat yang terakhir yang meninggal di Khurasan. Khurasan ni berbah Iran sanalah. Jadi sahabat yang terakhir meninggal di Khurasan 63 Hijrah. So hadis ni dia riwayatkan sahabat. Dia kata apa? Aku duduk, kata, kuntu jalisan ma'an Nabi. Dia kata satu hari aku duduk dengan Nabi SAW. Aku mendengar Nabi berkata, dia kata, apa kata Nabi? Innal Quran yulqa sahibuhu yaumal qiyamah. Sungguhnya, dia kata, pada hari kiamat nanti Al-Quran ini dia akan keluar. Al-Quran dia akan keluar. Jadi, dia tak jadi dalam bentuk kita baca tu. Al-Quran tu akan menyerupai orang. Quran itu. Dia akan keluar pada hari kiamat. Hina yang syakul anahul qabru. Ketika mana kubur dia dibuka, semua tu manusia bangun pada ketika itu, Quran tu dia akan datang. Dan datang tu karrujuli syahid. Dia datang dalam bentuk seorang lelaki yang syahid. Syahid ni pucat. Lelaki pucat lesu tu syahid. Dia kata. Yaqulu lahu, maka Quran ni dia berkata, kata pada orang tu lah yang bangun pada kubur, kau kenal tak aku? Dia kata, hal ta'rifuni? Dia kata, yaqul, orang tu cakap, dia kata, aku tak kenal engkau. Dia kata, sekali. Kemudian dia tanya ni, kau kenal tak aku? Kali kedua Quran ni dia tanya orang tu. Dia kata, yaqul la a'rif. Dia kata, aku tak kenal engkau. Kata orang tu. Kemudian Quran tu bercakap. Dia cakap kepada siapa? Sahib. Maksudnya orang yang selalu baca Quran. Tuan-tuan lah ni, muka-muka ahli syurga semuanya yang rajin baca Quran ni. Jadi dia akan cakap pada tuan-tuan nanti yang rajin baca Quran ni, dia kata, aku ni lah yang kau baca, dia kata. Kan? Ana sahibukal Quran, akulah Quran yang kau baca ini. Yang mana Quran itu akan bercakap, dia kata, allazi azma'tuka fi hawajir. Yang mana akulah yang menyebabkan kau siang lapar, dahaga, berpuasa siang nak baca Quran. Wa ashartu laylaka, dan pada waktu malam kau kena berjaga, tak boleh tidur sebab nak baca aku Quran tu. Dia akan bercakap, dia kata. Kemudian katanya, kemudian dalam hadis ini Nabi sebut, wa inna kulla tajir min wara'i tijarati. Sesungguhnya kata Nabi, orang yang menyaga. Jadi Nabi dia memberikan satu perumpamaan. Orang yang rajin baca Quran, yang selalu baca Quran ni adalah seperti seorang penyaga. Kata Nabi, wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati. Orang yang menyaga ni dia ada plan. Setiap apa yang dia bisnes, dia nak mendapatkan keuntungan. Semua orang menyaga, dia nak untung. Jadi kata Nabi, orang baca Quran ni juga seperti seorang penyaga, yang mana dia akan dapat keuntungan. Wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijarati. Dan ini kata Quran ni tadi, bukan Nabi, ini diceritakan Quran tu bercakap. Wa innal yawma, sungguhnya engkau, Quran tu cakap kepada orang yang bangun pada kubur tadi tu, Sahibul Quran, katanya engkau pada hari ini min wara'i kulli tijarati, kau hari ini merupakan orang yang paling beruntung. Kata Quran tu. Kemudian disebutkan fayu'tal mulku biyamini, maka diberikan kepada orang yang bangun pada Quran, sahibul Quran tadi, pembaca Quran itu, diberikan kerajaan di sebelah kanan dia. Sebelah kanan diberikan kerajaan yang besar. Wal khuldu bishimali, dan diberikan khuldu ni kekekalan, kekal lah
dia punya kerajaan itu di sebelah kiri dia. Wa yudha ala ra'sihi tajud. Kemudian diambilkan mahkota diletakkan ke atas kepalanya, satu mahkota yang sangat mulia. Dia kata tajul waqar. Letak orang sahibul Quran tadi, yang membaca Quran tadi. Kemudian apa lagi yang dibuat oleh Quran ni? Wa yuksa walidahu hullataini. Kemudian dipakaikan kedua ibu bapanya hullataini, dua pakaian. Hadis ni kita pernah baca dulu. Sebelum ni ada hadis yang mengatakan Quran dia akan bangun, dipakaikan satu pakaian. Kemudian Quran dia tak puas hati lagi. Dia minta dengan Allah kan. Dia kata, ya Allah bagi pakai dia satu Quran. Berapa? 2 minggu lepas saja kita baca. Quran tu kita minta pakai. Kemudian Allah Ta'ala bagi pakaian. Quran tak puas hati. Minta lagi. Allah Ta'ala bagi lagi satu pakaian ni. Dia kata. Dan dipakaikan kedua ibu bapanya. Dua pakaian kemegahan. La yuqawimu lahuma ahlud dunia. Yang mana kalau bagi orang dekat dunia ni, dia tak kerti nak nilai berapa mahal dia. Tak kerti nak letak nombor. Dia tak ada nombor. Mahal dia tu. Dia kata. Fayaqulan. Maka dikatakan kepada dua orang tadi, ayah yang membaca Quran, ibu ayah yang membaca Quran tu, dia jadi terkejut. Bima kusina hazi, kenapa kami dipakaikan dengan pakaian ini? Maka fayuqalu, maka Quran itu bercakap, dia kata bi akhzi waladikum al-Quran, kerana anak kamu membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan ya, kita ada anak, suruh kena ajar dia baca Quran, boleh baca Quran dengan baik. Kalau ada ruang dan peluang, suruh menghafal Quran, didik, bimbing kan. Suruh baca Quran, suruh hafal Quran, kelebihannya dapat. Jadi bila anak-anak kita nak baca Quran, kita dapat pendapatan pasif dekat akhirat nanti banyak kan. Ini antara pendapatan pasif yang kita dapat. Dah lah kita bisnes tadi. Kita suruh anak kita baca Quran, rajin baca Quran, selalu baca Quran, dia dah jadi seorang penyaga. Kita pula akan dapat pendapatan pasif daripada apa yang dia baca. Kemudian summa yuqalu lahu, kemudian Quran mengatakan kepada orang pembaca Quran tadi, iqra, baca, was'ad, baca, kemudian naiklah tingkat demi tingkat di dalam syurga Allah, wa qura fiha, naik satu tingkat, bilik ke bilik ke bilik, madama yaqra, selagi mana apa yang dia baca Quran tu. Maksudnya Quran ini akhirat nanti ada ruang bagi orang yang kita rajin baca Quran kat dunia, akhirat besok ya, kita ada ruang untuk membacanya. Hazan kana aw tartilan. Jadi biasa orang baca Quran ni kadang-kadang dia baca laju, kadang-kadang dia baca perlahan. Jadi sama ada mana-mana bentuk bacaan yang kita baca, maka akan dapat kelebihan tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis ni, apa yang boleh kita ambil pengajaran, kita kena jadi. Bukan nak tunggu anak kita baca Quran, kita yang kena baca kan. Kadang mak ayah ni dia tak baca Quran sangat, suruh anak ngapal Quran kan. Dia lok-lok tak pernah pegang Quran. Jangan. Kita dulu, kita rajin baca, kita tunjukkan contoh yang baik, didik anak kita supaya hadis ni bila kita sebut kelebihan tu dah dapat pada kita, insya-Allah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Wa amin sallallahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu